Salam sejahtera murid-murid. Kita berjumpa lagi minggu ini dalam pelajaran pendidikan moral tahun 6. Kita mulakan pelajaran kita dengan unit 1 iaitu agama dan kepercayaan dihayati negara harmoni dengan berfokuskan kepada nilai kepercayaan kepada Tuhan. Cikgu harap kamu akan dapat memahami isi pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Murid-murid, mari kita kaitkan tajuk pelajaran kita hari ini dengan prinsip rukun negara. Kita sedia maklum, negara kita terdiri dari pelbagai kaum. Ini bermakna ada banyak agama yang dianuti. Hidup beragama sangat penting dalam mewujudkan keharmonian sesebuah negara. Bolehkah kamu lafazkan 5 prinsip rukun negara kita? Ya, yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan yang terakhir, kesopanan dan kesusilaan. Pada pendapat kamu, prinsip rukun negara yang manakah yang berkaitan dengan tajuk pelajaran kita pada hari ini? Mari kita imbas semula pelajaran kita yang lalu tentang beberapa agama yang dianuti oleh kaum-kaum di Malaysia. Yang pertama, agama Islam. Agama Islam dianuti oleh masyarakat Melayu. Mereka beribadat di masjid, di surau dan juga di rumah. Selepas beribadat, orang Islam akan berdoa agar dikurniakan kesihatan dan kesejahteraan serta kehidupan yang harmoni. Agama Islam juga mengajar penganutnya agar sentiasa berbuat baik. Agama kedua ialah agama Buddha. Agama Buddha dianuti oleh sebahagian besar kaum Cina di negara kita. Mereka beribadat di kuil-kuil yang dibina berhampiran dengan kediaman mereka. Penganut agama Buddha juga berdoa selepas beribadat agar dikurniakan kehidupan yang baik, harmoni serta aman dan damai. Agama yang ketiga ialah agama Hindu. Sebahagian besar agama Hindu ini dianuti oleh masyarakat India. Seperti agama Buddha, penganut agama Hindu juga beribadat di kuil. Banyak acara keagamaan Hindu dilakukan di kuil. Selepas beribadat, penganut agama Hindu juga berdoa kepada Tuhan mereka supaya dielakkan dari segala keburukan dan hidup dalam keadaan yang harmoni. Agama Hindu juga mengajar penganutnya mengamalkan budaya kehidupan yang baik. Seterusnya ialah agama Kristian. Di Malaysia, agama Kristian ramai dianuti oleh kaum India dan juga kaum Cina. Selain daripada itu, terdapat juga ramai suku kaum di Sabah dan Sarawak yang menganut agama Kristian. Pada hari-hari tertentu, penganut agama Kristian akan hadir ke gereja untuk menunaikan ibadat. Selepas beribadat, mereka juga akan berdoa kepada Tuhan mereka supaya dielakkan dari segala keburukan dalam kehidupan dan hidup dalam keadaan harmoni. Sebenarnya ada banyak lagi agama dan kepercayaan yang dianuti oleh kaum-kaum yang tinggal di Malaysia, khususnya di Sabah dan Sarawak. Ada kaum Melanau, kaum Kadazan, kaum Murut, Bidayu, Kelabit, Semai, Dayak dan banyak lagi kaum yang lain. Mereka juga mengamalkan agama dan kepercayaan yang berbeza-beza antara satu sama lain. Namun begitu, agama dan kepercayaan yang mereka anuti juga mengajar mereka supaya mengamalkan budaya hidup yang baik serta mengekalkan kehidupan yang aman dan damai. Seterusnya, mari kita ikuti kisah lawatan Eswari dan rakan-rakannya yang telah pergi ke pameran bersempena dengan Minggu Keharmonian Agama dan Kepercayaan peringkat kebangsaan. Pameran tersebut bertujuan untuk menggalakkan rakyat Malaysia melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan demi keharmonian negara. Di dalam lawatan itu, mereka telah menemukan
beberapa maklumat berkaitan dengan kepercayaan dan agama. Bolehkah kamu nyatakan apakah maklumat yang telah mereka dapati di pameran tersebut? Ya, mereka telah menemui maklumat setiap agama dan kepercayaan mengajar kita semua supaya sentiasa berbuat baik agar kehidupan harmoni dan damai. Pada hari berikutnya, Eswari dan 2 orang rakannya telah berkumpul dan berbincang berkaitan dengan lawatan yang telah mereka pergi semalam. Kamu boleh melakonkan semula perbualan mereka bertiga di rumah bersama dengan adik dan abang kamu. Apakah pendapat mereka jika kita semua melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan? Ya, mereka mendapati sekiranya kita melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan, kita dapat hidup berbaik-baik dan membantu antara satu sama lain. Selain daripada itu, kita juga boleh hidup bersatu padu dan dapat mengelakkan permusuhan dan pergaduhan di antara sesama kaum. Dan yang ketiga, akhirnya kehidupan kita yang berbilang kaum akan hidup dan rukun serta damai. Secara tidak langsung, negara akan terus harmoni dan makmur. Sebagai kesimpulan, marilah kita bersama-sama mengamalkan ajaran agama dan kepercayaan kita agar kita dapat hidup dengan aman dan damai dalam negara yang kita cintai ini. Semoga kita bertemu lagi di minggu hadapan. Bye-bye.